Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita baru-baru ini digemparkan dengan pendedahan daripada pihak SPRM yang mana mengatakan bahawa menantu Muhyiddin Yassin telah pun keluar negara dan dianggap sebagai melarikan diri. Sehingga ini menimbulkan polemik besar yang mana ia melibatkan Interpol. Ada banyak kata bahawa beliau dipaksa dipaksa pulang tetapi tak mahu dan tak lagi pulang-pulang. Walaupun menantu Muhyiddin sudah menafikan dan menyatakan bahawa beliau bukan melarikan diri, tetapi beliau melaksanakan tugasan di sana dan akan pulang bila tiba waktunya. Namun SPRM mengklasifikasikannya sebagai melarikan diri kerana tak pulang apabila dikehendaki. Dan menantu Muhyiddin kata dia akan pulang kalau dia tidak didakwa dan tidak ada penyalahgunaan keadilan, kata beliau lagi. Oleh sebab itu kita digemparkan sekali lagi daripada Harapan Daily dengan keputusan terkini berkaitan dengan Muhyiddin Yassin apabila notis merah Interpol untuk menantu Muhyiddin sedang dilengkapkan. Makna kata, memang sah kalau notis merah Interpol ini telah selesai diisi, maka Interpol ataupun polis antarabangsa boleh menangkap menantu Muhyiddin ini pada bila-bila masa jika mereka temui kalau notis Interpol, merah Interpol ini telah pun selesai dilengkapkan. Permohonan notis merah Interpol ke atas dua individu termasuk menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan masih dalam proses dilengkapkan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pece berkata, terdapat beberapa isu teknikal yang kini masih dalam proses dikemaskini SPRM. Apabila kami dapat lengkapkan ia, notis merah Interpol, kami akan buat permohonan rasmi dengan Interpol kepada Interpol kembali. Katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur hari ini. Turut hadir pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain serta pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman Azri Ahmad. Bulan lepas, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu media bahawa Muhammad Adlan 48 tahun dan Mansur Saad 69 tahun dikehendaki tampil ke SPRM bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubungan projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Sebelum ini, hasil semakan dengan Jabatan Immigration mendapati kedua-dua individu terbabit meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 dan 21 Mei lepas dan tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Mengulas lanjut mengenai siasatan berhubung dakwaan ahli Parlimen Ipoh Timur Hod Lee Chuan Ho menghina agama Islam dengan mentafsir sendiri ayat Al-Quran, Ayub Khan berkata, dua laporan polis telah diterima berhubung kes itu. Lee telah selesai diambil keterangan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak pada Selasa lepas dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 505 dalam kurungan C Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya lagi. Sebelum ini, Lee memohon maaf secara terbuka atas tindakannya memetik ayat Al-Quran dalam satu video di laman media sosialnya baru-baru ini dan menjelaskan bahawa dia sama sekali tidak berniat menyentuh sensitiviti masyarakat Islam. Mengenai perkembangan siasatan dakwaan kes gangguan seksual dan fitnah membabitkan pendakwa bebas serta pempengaruh media sosial De Mondi Tato, Ayub Khan berkata setakat ini 10 individu telah selesai memberi keterangan dan beberapa individu lagi akan dipanggil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian,
Kemarin kita digemparkan dengan satu keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan rayuan daripada Muhyiddin Yassin untuk pembebasan beliau. Baru-baru ini kita sudah tahu bahawa Muhyiddin Yassin telah pun dilepas dan dibebaskan daripada beberapa pertuduhan berkaitan dengan satu tuduhan rasuah membabitkan lebih RM200 juta. Namun demikian, yang telah pun membuatkan kita terkejut kemarin ialah apabila pihak pendakwaan telah memfailkan rayuan untuk kes tersebut disebut semula. Ia telah diputuskan oleh mahkamah untuk didengar pada tahun hadapan. Namun, yang menjadi persoalan kita ialah apakah perkara yang disebut oleh pendakwaan untuk membawa kes tersebut disebut sekali lagi di Mahkamah Tinggi. Pendakwaan memetik 13 sebab untuk membatalkan pembebasan Muhyiddin. Kalau usaha ini berjaya, makna kata Muhyiddin tidak akan terlepas lagi dan beliau akan didakwa sekali lagi. Pendakwa raya mengemukakan 13 sebab rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Dalam petisyen rayuan yang difailkan di Mahkamah Rayuan, hujah pendakwaan terutamanya tertumpu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah tersilap dalam melaksanakan bidang kuasa sedia ada untuk membenarkan permohonan Presiden Bersatu itu untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah. Pada 15 Ogos lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk dilepas dan bebaskan daripada 4 pertuduhan. Hakim memutuskan bahawa pertuduhan ke atas Muhyiddin adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cerah jenayah. Katanya, pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Justru, tertuduh tidak dapat menyediakan arahan selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya. Mengikut salinan petisyen rayuan itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, antara 13 sebab itu ialah Jamil telah terkilaf dalam mentafsir undang-undang dan fakta. Petisyen itu berkata, langkah tersebut pramatang kerana menghalang pihak pendakwaan daripada menunjukkan bukti dokumentari yang relevan dan keterangan saksi semasa perbicaraan penuh. Pendakwa raya berhujah bahawa permohonan pembatalan Muhyiddin adalah menyalahgunakan proses mahkamah kerana perbicaraan penuh terhadap bekas Perdana Menteri itu masih belum bermula. Dusuki mendakwa sebarang kecacatan yang didakwa dalam pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin bukanlah memudaratkan dan boleh diperbetulkan di mahkamah. Pendakwa raya mendakwa Mahkamah Tinggi juga telah tersilap kerana Muhyiddin gagal membuktikan bahawa 4 pertuduhan salah guna kuasa itu merupakan salah guna proses mahkamah. Sebelum ini, Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturi Sdn Berhad dan Mamfor Sdn Berhad serta Azman Yusof bagi parti itu. Walaupun bebas daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, namun Muhyiddin masih berdepan 3 lagi pertuduhan. Pengerusi Perikatan Nasional itu berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Muhyiddin didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Sentral di Kuala Lumpur antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Ahli Parlimen Pagoh itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan
Kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.